saya ingin bertanya, berapa lamakah masa yang diambil untuk menulis dan kemudiannya menerbitkan buku ini? Okey, buku ini saya tulis mengambil masa 8 bulan. Ya. Jadi hikmah PKP sebenarnya ada masa untuk saya menulis, dan sebelum ni saya bertugas sebagai guru. Jadi masa tu agak orang kata ni sangatlah kita nak mengajar lagi, nak menulis, saya tak dapat bahagikan dengan baik. Jadi bila ada PKP, masa tu banyak terluang, jadi saya ambil masa PKP untuk menulis buku ni lah. Jadi alhamdulillah selama 8 bulan termasuk proses pencetakan, akhirnya hasillah sebuah buku yang diberi judul Di Bawah Timbunan Kerikil Bakit. So, selama 8 bulan lebih kurang. Selama 8 bulan. Ya, buku ini ditulis berunsurkan ataupun tentang kisah perjalanan saudara kita yang telah pun pulang ke rahmatullah, iaitu suami Puan Mastura. Rasanya ramai orang tahu nama ni, Ustaz Nur Azli Musa. Kami pun pernah dengar nama ni pada, tak silap saya, tahun-tahun 2012 ya. Saya pernah di Bukit Gantang semasa kempen politik pilihan raya itu di Terong, kalau tak silap saya. Okey Puan, mengapa Puan mengambil inisiatif untuk menulis buku tentang suami Puan? Mengapa? Okey, buku ini saya tulis kerana ada desakan dalaman ya. Saya sebelum daripada kematian arwah suami saya dengar cerita daripada dia dan sahabat baik dia nak tulis buku tentang perjuangan dia. Jadi saya tunggulah masa saat-saat akhir tu pun penulis yang akan menulis buku dia tu pun pergi bersama umrah kami yang terakhir. Jadi dia, Encik Anwar tu bagi tahu dia nak sebilik dengan arwah suami supaya lebih banyak dia nak bertanya tentang perjuangan suami. Jadi apabila sampai tarikh kematian tu dan mengambil masa 3 tahun saya tunggu, tak ada apa bayang pun untuk meneruskan penulisan tentang arwah. Jadi saya pun timbul perasaan dalam, saya cabar diri saya sendirilah. Saya kata, kenapa aku harapkan orang lain sedangkan aku adalah lebih rapat dengan dia. Jadi aku lebih tahu apa yang dari dalaman dia sendiri sejak berkahwin 26 tahun. Jadi saya cabar diri saya cakap pada diri saya, aku mesti tulis. Keazaman saya itulah yang orang kata memberi faktor dalaman yang kuat lah, penolakan untuk saya tulis buku ni. Jadi saya pun fikir juga dalam perjuangan suami saya ni sebagai aktivis masyarakat dan sukarelawan, pergi mana saja dia pergi untuk bila ada bencana dan sebagainya. Apa salahnya saya kongsi pengalaman dia tu untuk generasi akan datang. Tidaklah bila dia meninggal dia ada nama sikit, aktiviti kebaikan yang dia buat tu hilang begitu saja. Sekurang-kurangnya saya ingat biarlah dia menjadi ada dokumentasi untuk anak cucu saya. Saya skop tu saya ingat untuk anak cucu saya, supaya cicit atau generasi yang seterusnya tu orang kata ada benda nak tengok. Ini Tok Abi mereka dan apa Tok Abi mereka buat sepanjang hidup dia. Jadi mereka bolehlah jadikan idola dan boleh jadikan contoh untuk masa depan, insya-Allah. Puan menyampaikan bahawa Puan perlu menulis pengalaman ataupun perjuangan dia untuk menjadi contoh ataupun teladan sama ada anak-anak, keluarga maupun seluruh masyarakat. Boleh perincikan dalam bentuk aktivis yang Puan sebutkan tadi,
dalam pergerakan ataupun aktiviti yang mana yang sebenar-benarnya sangat menonjol yang pernah beliau laksanakan? Okey, sebenarnya suami saya pada awalnya, seeloklah saya perkenalkan dulu siapa Nur Aziz Musa ni pada untuk pengunjung yang ingin mengetahui. Suami saya adalah seorang aktivis masyarakat dan ahli politik juga. Dia telah terlibat sebagai penjawat awam selama 11 tahun menjadi penolong pendaftar Mahkamah Syariah dia yang jawatan terakhir dia, ya. Jadi sepanjang berada di menjadi seorang penolong pendaftar Mahkamah Syariah, dia tengok masyarakat kita ni dia bergelumang dengan masalah masyarakat, nikah, cerai dan sebagainya. Kemudian di samping itu dia pula terlibat menjadi pendakwah bebas di seluruh masjid. Dia ada watikah daripada Sultan Perak, menjadi guru takmir di masjid-masjid. Dia boleh menyampaikan, dia ada tauliah, dia menyampaikan. Jadi daripada situ selepas dia bekerja waktu pejabat pukul 8 dan dia kesambung waktu ceramah di masjid-masjid selepas waktu pejabat. Jadi aktiviti itu dilakukannya sepanjang menjadi penolong pendaftar yang berakhir pada tahun 2004. Ya, bermula dia letak jawatan dan terlibat secara langsung dalam parti politik PAS. Dia bertanding dan seterusnya dia bertanding sampailah ke 4 pilihan raya yang berikutnya. Dan dalam pilihan raya itu dia tak pernah menang pun. Tapi saya banggalah sebab dia menyampaikan keperluan menyampaikan ikut kehendak dia. Dia melihat perspektif diri dia tu, kehendak mana yang dia rasa wajar dia sampaikan kepada masyarakat. Selepas dia bertanding, di samping itu dia pula terlibat dalam aktiviti sukarelawan. Mana tempat yang dia tak pergi? Pertama, Gaza. Dia pergi 3 kali ke Gaza. Kemudian dia sampai di sana, dan di sana pun ada peristiwa getir. Yang paling istimewa pada saya ialah selama sebulan perjalanan dia menerusi jalan darat. Dia pergi ke Gaza melalui jalan darat yang MAPIM anjurkan, ya. Di situ saya nampak dia di sepanjang ada seramai 28 orang tak silap saya, aktivis dari Asia telah bergerak ke Gaza untuk membuat solidariti untuk Gaza. Dan kita wakil Malaysia, dia bersama dengan ada seorang lagi Abdullah, ya, untuk pergi. Dan di situ dia turun setiap checkpoint yang tertentu untuk menyatakan bantahan Israel duduk ke tanah Palestin secara tidak sah. Pengalaman di situ sampai di Turki, dia pernah mengadakan kerajaan Turki sambut dan mereka menyatakan dalam pelbagai bentuk lah, ada menyampaikan, diraikan dan sebagainya. Jadi situ sampailah aktiviti lainnya. Dia pergi ke Palu, yang latest ke Palu, melihat bencana yang berlaku di Palu. Kemudian di Afghanistan, di Syria. Di Syria tu palinglah saya rasa teruja sangat nak cerita, sebabnya ada peristiwa yang menyebabkan dia retak tulang rusuk, ya, akibat
ambush daripada tentera Turki yang cuba menyekat pelarian daripada Syria lari ke sempadan Turki. Sehingga situ. Jadi saya rasa pembaca perlu baca buku saya ni supaya kita dapat berkongsi bersama apa yang telah dia lakukan tu, supaya menjadi contoh, supaya adalah kita boleh jadikan contoh dalam kehidupan kita ni. Perlu buat baik, perlu buat sesuatu yang bermanfaat untuk ummah. Jadi saya rasa atas sebab-sebab itulah saya tulis buku supaya disebarluaskan. Bukan sekadar untuk anak cucu saya saja, dan untuk semua pengunjung lah, insya-Allah. Yalah, mengikut Puan katakan tadi, kebanyakan misi-misi kemanusiaan yang beliau pernah bersama dengan ialah beberapa kumpulan aktivis. Dan apakah maksudnya kerja ataupun pertolongan yang diberikannya semasa melakukan misi-misi kemanusiaan ke Palestin, ke Syria atau ke mana saja? Apakah bentuk sebenar sumbangan yang beliau berikan? Okey. Misi kemanusiaan yang almarhum lakukan, yang pertama katakan pergi ke Gaza, dia menyampaikan segala bantuan daripada masyarakat Malaysia, dia sampaikan sama ada dalam bentuk ubat-ubatan, lagi dalam bentuk kenderaan van, ambulans, banyaklah. Kemudian kalau macam pergi ke Palu tu, dia sampaikan bantuan dalam bentuk makanan. Dan satu dia terlibat juga apabila NGO Geng Ustaz, NGO Geng Ustaz. Ingatkan anti Geng Ustaz. NGO. Geng Ustaz. Memutuskan untuk buat satu masjid di Palu akibat bencana tersebut. Palu di mana tu, Pak? Di Palu, Sulawesi. Sulawesi. Di Indonesia. Tsunami lah baru ni. Tsunami yang berlaku di Palu. Jadi bila keputusan mesyuarat NGO untuk mendirikan masjid, jadi mereka pungut derma dan kumpul dana untuk membina masjid. Dan almarhum sempat meletakkan batu asas bersama masyarakat, pimpinan masyarakat setempat untuk membina masjid tersebut. Bila sampai di proses fasa meletak batu asas, dia masih sempat, dan dalam pada itu masih berjalan proses tu, dia meninggal di Bakek. Jadi diteruskan oleh jawatankuasa yang lain. Tapi yang menjadi satu sentuhan lah pada kami, keluarga kami lah, apabila nama almarhum dinukilkan nama dia sebagai Masjid Nur Azli di Palu tersebut. Nama dia sendiri di Palu. Jadi pada kami lah, pada pihak keluarga rasa macam terharu lah, kerana diambil sempena nama beliau almarhum. Kalaulah kata dari proses tempat agak sukar, sebab bukan orang tempatan Indonesia sini nama tu kan, orang Malaysia. Jadi agak banyak juga prosedur dia, menurut timbalan Geng Ustaz yang memberitahu pada saya. Tapi alhamdulillah perancangan mereka tu berjaya, dan memang letaklah nama masjid tu Masjid Nur Azli. Ya, semasa beliau melaksanakan misi kemanusiaan ke luar negara, sama ada di Palestin, atau di mana saja di luar negara maksud saya, berapa lamakah masa yang selalu diambilnya untuk tinggal di negara-negara tersebut, dan adakah Puan ikut bersama dia? Okey, sepanjang almarhum pergi ke misi kemanusiaan, saya tak ikut. Saya tak ada kesempatan sebab saya sendiri mengajar, terikat dengan KPM. Jadi yang paling lama dia pergi dalam misi-misi kemanusiaan dia, yang saya kata tadi, karavan ASEAN to Gaza selama sebulan.
Jadi sebelum kejadian misi tersebut, ada kita dengar cerita kapal Mavi Marmara, Mavi Marmara yang diserang oleh Israel. Tidak dibenarkan masuk. Tidak dibenarkan masuk. Jadi saya dari segi pengalaman tu saya kongsi bersama. Ada juga insiden yang macam tu, saya dengar khabar angin je lah. Sebab dia ada seramai 7 orang daripada ramai 44 orang, tak silap 44 orang aktivis dari Asia ni untuk pergi ke Gaza tu, 7 orang saja yang dipilih untuk menghantar barang-barang ni melalui kapal laut. Jadi dia adalah salah seorang yang terpilih. Jadi mereka mengalami kesukaran untuk mendaratkan barang-barang tersebut. Dan di situ ada satu berlaku sedikit perselisihan macam untuk mendaratkan. Itu saya dengar selepas dia balik tu, dia cerita, dia kata dia buat acah-acah nak terjun laut lah kalau nak tarik perhatian dunia supaya menyebarkan berita tu. Kalau sekiranya pihak Mesir tak benarkan memunggah barang-barang tu. Jadi di situlah saya rasa macam agaknya macam nilah perasaan ahli keluarga kapal yang diserang Israel Mavi Marmara tu. Macam mana perasaan mereka? Saya dapatlah rasa keselamatan mereka kan memang di hujung tak tahu dari segi keselamatan mereka. Orang kata berhubung dengan Israel ni memang apa-apa pun akan berlaku. Apa-apa pun kemungkinan akan berlaku. Kalau silap perhitungan memang nyawa melayang. Okey, sebenarnya dalam ingatan puan tentang arwah, berapa kalikah beliau pernah melakukan misi kemanusiaan keluar negara? Lebih kurang berapa kali? Lebih kurang, saya ingat lebih 10 kali. Dia pergi. Okey, lebih 10 kali. Yang paling lama yang puan katakan sebentar tadi adalah ke Semenanjung Gaza, iaitu selama sebulan. Maaf, saya bertanya sedikit. Oleh kerana beliau melakukan misi kemanusiaan dan puan menyokong di atas sebab-sebab yang mungkin orang tua saja yang faham. Tapi bagaimana dengan perasaan anak-anak yang ditinggalkan bila melihat ayah mereka keluar negara selama sebulan melakukan mini kemanusiaan di tempat yang berisiko tinggi? Apakah perasaan anak-anak puan? Okey, kongsi daripada pengalaman saya. Ini untuk pendengar-pendengar yang ikut stream ni supaya mereka faham harus bersikap bagaimana ketika ayah dan maknya berjuang untuk menyelamatkan dunia ni. Okey, anak saya 5 orang. Dalam buku ni pun ada mereka tulis, 5 orang pun nulis tentang apa perasaan mereka tentang ayah mereka. Mereka berkongsi, sebenarnya ayah mereka berkongsi dengan masyarakat bagaimana ayah mereka telah buat kerja-kerja dakwah dari kecil lagi. Mereka dah terbiasa sangat pergi petang balik malam, kemudian ada masanya tak balik langsung, dan beberapa waktu, dan yang paling lama saya kata dia sebulan lah, yang paling lama tu sebulan. Jadi mereka telah terbiasa dari kecil kan, tak ada ayah, dan saya cuba memahamkan mereka dengan saya sendirilah ambil tanggungjawab. Kala mereka ayah tak ada, sayalah ayah, sayalah ibu. Jadi di situ saya tetap berpesan kepada anak-anak supaya mereka kena bersikap baik, kena berakhlak mulia, supaya mereka punya sikap perangai itu mewakili ayah mereka yang telah pergi melakukan kerja-kerja dakwah kan. Kalaulah anak pula tunjuk perangai yang tak baik, jadi malulah kan, tak seperti apa yang kita cakap. Jadi saya kena pastikanlah, alhamdulillah anak ni kita bentuk daripada usia muda, usia yang kecil, macam melentur dari rebungnya.
Jadi mereka tak ada masalah. Jadi suami saya pula dia mengambil masa berkualiti dengan anak-anak. Alhamdulillah. Dia pula kalau orang tengok dengan personality dia janggut panjang, garang kan. Tapi dialah yang paling lembut dengan anak-anak. Saya pula yang bertukar jadi garang je. Allahu Akbar. Jadi itu tentang dengan misi-misi kemanusiaan keluar negara. Di dalam kerja sukarelawan dia di dalam negara, maksudnya domestik lah yang setempat. Apakah bentuk-bentuk sumbangan sukarela yang diberikannya kepada masyarakat? Maksudnya selain daripada dakwah itu, ialah itu kerja yang biasa. Maksud saya membantu dari sudut mana terhadap masyarakat sekitar setempat. Ya, saya tak silap saya mungkin teringat dia di zaman arwah Roslan, kawan saya, bertanding ahli parlimen, tapi dia menang lawan kawan saya juga Azim Zabidi. Kami satu hostel. Jadi dua orang bertanding, dua orang satu hostel bertanding untuk satu jawatan MP Bukit Gantang. Dan kami sempat bersembang dengan arwah Roslan. Dia kata dia kalah, lalas dia menang. Di masa itu saya kata Ustaz Nur Azri Musa ada. Okey. Okey, terima kasih. Ada lagi sedikit. Maksud saya, apa bentuk sumbangan sukarelawan di dalam negara setempat? Jadi suami saya tidak fokus kepada luar negara saja. Dalam misi mengajak masyarakat ke arah kebaikan, membantu masyarakat untuk melihat masyarakat kita ni lebih baik ataupun mengikut had atau sempadan agama. Itu yang misi utama dia. Jadi dalam negara dia terlibat dengan Muslim Care, menyampaikan bantuan dalam berbagai bentuk. Kalau misi ke Sabah contohnya, saya ada tulis ada misi kebajikan. Di situ dia membantu masyarakat di Sabah dalam katakan seminggu mereka pergi tu, ada di situ di situlah mereka jalankan berkhatan murid, anak-anak lelaki berkhatan, kemudian pergigian, perubatan dan sebagainya. Dia ambil part yang boleh sesuai dengan dia punya dia punya bidang lah, kan? Begitu juga dia pernah pergi ke Long Busang, tak seingat saya, di Sabah. Dia ceritakan 4 jam naik boat, 4 jam pula naik 4-wheel drive. Dan kalau dia pergi tu naik 4-wheel drive tu di belakang, balik nanti dia kata kena tukar lah pula kan, bagi orang yang ada dalam tadi keluar pula, macam tu. Jadi bila dah balik baru cerita, saya lega lah. Lepas tu balik, kalau sepanjang tu saya ada sekali lah dalam sepanjang hidup bersama saya rasa dia tak perlu pergi sebab berdasarkan kesihatan dia. Berdasarkan kesihatan dia yang tidak mengizinkan, sebab dia ada jantung dan dia kenal pasti dia ada blok 2 jantung. Saya kata saya minta lah sangat jangan pergi kali ni, sebab keadaan di Long Busang tu sendiri kena 4 jam naik boat, 4 jam naik kereta 4-wheel drive. Kalau jadi apa-apa di sana, tentulah sukar orang nak bawa dia ke. Saya fikir yang tu je, bukan sebab apa lain. Jadi itulah saya kata, kalau sepanjang saya bersama, saya tak pernah halang dia pergi ke mana saja dia pergi. Malah saya memang menyokong segala dia punya perjuangan. Tapi sekali itulah saya kata, sepanjang hidup sekali saya minta, itu pun kerana dia tak sihat, ada masalah jantung. Saya risau tiba-tiba ada pula serangan ke, jadi nak keluar dari kawasan tu agak susah, jadi menyusahkan orang lain juga, bukan sekadar dia saja. Okey, Puan hidup bersama dengan arwah selama 26 tahun. Adakah beliau telah memulakan kerja-kerja dirinya, saya sebut dirinya, sebelum perkahwinan lagi ke? Sebenarnya dalam ni pun saya ceritakan, dia semasa belajar di Pakistan,
semasa sebelum dari belajar di Pakistan tu dia menjadi pengetua di Sekolah Menengah Agama Daerah Batang Padang di Bido. Kemudian Agama Bido. ya, kemudian bertunang, kemudian dia pergi ke Pakistan. Kemudian saya pun bertunang dan saya masuk ke Maktab Perguruan Pasir Panjang. Jadi Pasir Panjang Terengganu. Jadi habis pengajian dia di Pakistan tu, kami terus mendirikan rumah tangga. Jadi selepas tu dia memang terus terlibat aktif dah. Selepas kahwin tu, bermula dari anak seorang dua, makin peranan dia tu sebagai ketua pemuda PAS negeri, pusat AJK PAS pusat lagi berkembang lah. Dia jadi macam tu. Jadi Okey, maksudnya segala cerita yang ditulis oleh Puan di dalam buku ini secara kasarnya telah pun Puan terangkan. Saya tanya misi kemanusiaan keluar negara, kemudian gerakan sukarelawan di dalam negara, ya. dan bila beliau memulakan kerja-kerja yang beliau gemar, kemudian apa perasaan Puan sebagai isteri dan anak-anaknya semasa beliau melakukan segala kerja-kerja sukarelawan ini. Dan saya rasa sudah tersimpul. Ya, saya melihat buku ini setebal 250 muka surat lebih. Dan saya terbaca bahawa ada Dr. Saleh Rahmat membantu Puan. Dari segi apakah Dr. Saleh Rahmat? Saleh Rahmat ni kawan kami, kawan Osman Gomanti, Ladin Wawi, semua. Jadi apakah bentuk bimbingan yang diberikan oleh Dr. Saleh Rahmat? okey, saya tanpa ini, saya ceritakan sebenarnya dalam penulisan buku saya ni bermula selepas saya ada kesedaran tu tadi. Jadi saya pun mulalah rancang nak tulis. Di separuh jalan dah habis. Menceritanya dah habis saya tulis untuk mencari penyunting. Saya berminat dengan Puan Fariza Nurbaya dari Terengganu. Sebab dia ada bagi kuliah bahasa dalam UniKH di bawah Puan Sri Dia. Jadi saya berminat supaya dia menjadi penyunting buku saya selepas saya mendengar kuliah dia. Jadi saya PM peribadi kepada Puan Fariza supaya jadi penyunting saya. Dalam keadaan yang sama, Puan Fariza ni banyak benda yang dia akan sunting. Dia pun tak kenal saya. Dia pun pada peringkat awal dia rasa macam tak sempat kot, boleh kot. Macam tu lah, tak berapa ni. Kemudian baru dia baca separuh skrip saya tu, baru dia teringat sebenarnya ada Dr. Saleh cerita tentang almarhum ni pada dia satu ketika dulu. Jadi dia lebih minat. Kenal ke Dr. Saleh, dia tanya. Baru saya terfikir, Dr. Saleh UM. Baru saya terfikir, ada sebenarnya waris waris suami ni, dua pupu dengan suami adalah Dr. Saleh. Baru saya dah, ya Allah, kenapa saya tak ingat? Sebenarnya sebelum tu saya dah berjumpa dalam keluarga, hari keluarga dan sebagainya, tapi macam blank, tak tahu pula nak rujuk kan. Jadi saya kata kenallah dia dua pupu dengan suami. Dr. Saleh ada cerita kes Ustaz Nur Azli ni pada mereka kan. Dia ada grup lah. Lepas tu barulah saya berhubung dengan Dr. Saleh. Saya kata saya ada buku cerita, saya nak tulis tentang cerita tentang almarhum, dan saya dah siap dah ni. Tolong tengok macam mana buku yang saya tulis ni boleh diterima pakai ke, faham ke tak. Bermula dari situ. Jadi Dr. Saleh lah bimbing saya yang memang zero, tak tahu apa tentang buku. Dialah yang cerita anatomi sebuah buku tu macam mana, dia tulis semualah. Memang saya merakamkan jutaan terima kasih sangatlah, penghargaan sangatlah kepada Dr. Saleh atas bimbingan dia, memang 100%. Kadang-kadang saya fikir macam saya ni dah lebih pada pelajar dia, pergi terjah dia tak tentu masa. Abang Saleh macam mana ni, masa ni macam mana nak buat macam ni. Lepas tu kali tu dia dah betulkan, saya tak perasan pula. Dia dah betulkan, saya kata saya print manuskrip tu. Sebab nak tengok dekat laptop dia jadi macam mata kita pun berpinang kan, banyak setebal tebal manuskrip tu. Jadi saya semak satu-satu, ada lagi salah. Rupanya yang salah tu sebenarnya saya je yang kurang ilmu.
Dr. Saleh dah betul kan, saya betulkan balik pula. Nasib baik dia tak marah saya. Jadi benda tu jadi lucu jugalah bila dah fikir, dah berjaya sebuah buku tu. Jadi memang saya salute lah pada Dr. Saleh, sabar membimbing saya yang memang tak ada, orang kata tak ada ilmu langsung tentang penerbitan. Dari sini saya belajar, oh rupanya penerbitannya macam ni. Dan memang mengajar saya lah. Saya harap ilmu yang saya gunakan ni, dapat ni saya boleh gunakan untuk seterusnya. Jadi harapan Puan semasa menulis di bawah timbunan kerikil baki ini ialah menceritakan pengalaman arwah, Ya. semoga menjadi panduan atau tauladan untuk siapa saja, terutama generasi yang akan datang. Ya. Akhir sekali saya nak bertanya, selepas kepulangan arwah, bagaimanakah Puan bersama anak-anak survive dalam hidup? Apakah Puan sudah pension atau masih seorang guru lagi? Okey. Saya kongsi sikit lah bila terjadi kematian suami yang memang saya tulislah di sini saat-saat akhir bersama tu. Saya balik dari Madinah, memang waktu akhir, waktu tu adalah hari yang terakhir memang kami berangkat untuk pulang. Jadi dia meninggal malam pukul 12.30 waktu tempatan. Jadi esoknya memang kami kena gerak. Anak saya yang sulung tu masih ada di Madinah sebab dia walaupun dia konvo, dia masih lagi kena attend exam dia. Dia macam pelik juga kalau kita kalau dah habis konvo tu memang dah habis langsung lah tentang pelajaran kan. Ini tak, dia masih ada lagi exam yang dia kena selesaikan. Jadi saya mulanya saya kata saya dah faham dah dengan resam di Arab Saudi ni, kalau satu kematian kita taklah boleh nak menghadap dia ke, nak tengok ke macam mana kan, walaupun isteri. Dia akan uruskan bila sampai di hospital, tu ada pengecaman mayat, ada kena ambil masa pula. Masa kalau lazimnya di Madinah bila dia seseorang tu meninggal, dia akan meninggal tengok masa dia. 24 jam dia akan dikebumikan, 24 jam daripada kematian dia tu, tarikh kematian dia tu. Katakan dia meninggal subuh esok pula baru boleh dikebumikan. Proses dia banyak kan. Ada yang mengambil masa seminggu, 2 minggu pun ada. Dia susah kan. Dia punya birokrasi dia tu memang ada cerewet sikit. Jadi bila berlaku kematian tu, arwah ni dia mungkin rezeki dia cepat. Dia meninggal pukul 12 tengah malam. Asar tu dia boleh dah ke bumi dah. Dia tak tunggu sampai malam lagi. Asar tu dia boleh ke bumi kan. Kebetulan kedutaan kita ada datang ke Madinah. Jadi cepat approve daripada kedutaan supaya dia boleh dikebumikan. Jadi saya pun balik seorang dengan mak saya pergi sama. Balik. Tuan-tuan boleh bayangkanlah kan, masa tu keadaan sedihnya kita, pergi 2 orang, balik seorang dengan mak. Kata saya asyik menangis je lah sebab tak sangka kan, benda tanpa jangkaan kita boleh, benda tu macam tak adalah sebab dia sihat sangat, tak nampak rasa macam letih lesu, tak ada, gembira saja kan sepanjang bersama tu. Jadi saya tu dengan mak tu, dia orang tengok mak saya, dia pesan juga, tengok sikit-sikit saya menangis. Jangan menangis, dia kata sangat orang buta pula. Saya pun faham lah mak takkan, saya tak jawab lah dalam hati je, takkanlah saya nak menangis macam buta pula kan. Tapi saya boleh kontrol lah sama dengan mak saya saya risau kan. Sebab kematian abah saya sebelum ni di Ipoh, mak saya pensan, 2 kali pensan bila depan mata dia kan. Ni menantu mau ke pensan, memang dia rapat sangat suami kan dengan mak. Saya pula pesan, saya kata mak jangan pensan-pensan sekarang, kalau mak pensan nak tinggal kat sini pula macam mana kan. Dahlah suami saya ni tak ada, saya kata macam tu. Alhamdulillah dia kuat, tak adalah pensan. Jadi bila sampai waktu balik tu, saya cakap ke anak saya cakap lah, bagi tahu Umi boleh tinggal, kami akan hantar Umi ke airport kalau Umi nak tengok, nak semayang dengan jenazah kali terakhir untuk Abi kata. Sebab nak tengok-tengok lain tak boleh dah, anak saya yang urusan semua.
saya kata fikir dengan apa ni kawan baik arwah, dia cakap benda tu kita dah ada waris yang kuat, waris kita sendiri yang uruskan, tak apalah. Dia takut nanti dia dah penat uruskan pengkebumian, nanti dia nak drive pula, nanti apa-apa kemungkinan boleh berlaku. Tak payahlah kot. Jadi saya tak tunggu. Jadi saya naik bas lepas Zohor tu, asar karang baru dikebumikan. Sampai di jalan separuh jalan, dia orang hantarlah jumpa gambar-gambar, dia send kepada kami, kata dah selesai sampai tu. Berarti apa yang boleh saya kongsikan dia untuk inilah, mungkin kebaikan yang telah dia pernah lakukan tu, Allah pilih dia menjadi salah seorang ahli baqi, yang mana Rasulullah sendiri menjanjikan syafaatlah bagi orang yang menjadi ahli baqi. Ya, mudah-mudahan dirahmati segala perjuangan dia. InsyaAllah. Karena setiap penciptaan mengandungi maksud dan tujuan sang pencipta. Terima kasih. Kita berada di hujung sesi bedah buku di bawah timbunan Kerikil Baqi oleh Puan Mastura Haji Ahmad yang mengisahkan pengalaman dan perjuangan hidup arwah suami dia, Ustaz Nur Azli Musa. Jadi tuan-tuan, untuk tuan-tuan boleh mendapati yang ada di PWTC, boleh mendapatkan buku ini di Reruai 226 di level 3. Level 2. Kemudian boleh juga mendapatkan buku itu di tempat kami ini. Nanti kami akan selalu mempromosi buku ini selama 6-7 hari lagi di laman santai sini, kerana di sini tempat berkumpulnya ramai penganggur-penganggur seni. Dah bencin kan penganggur. So yang berada di social media, sila buat tempahan di IG ataupun di Facebook Puan dan anak-anak dia. Namun kami akan mempromosi buku ini dalam bentuk kami, yang kami akan share untuk membantu semampu yang boleh melalui mungkin ZRA stream segalanya. Mudah-mudahan kita diberkati. Jadi terima kasih Puan, dan sebelum kita mengakhiri sesi ini, kita membaca sedekahkan arwah Al-Fatihah. Sebelum tu kejap, saya ingin mengucapkan terima kasihlah atas dari laman Selamat Seni ni menjemput saya. Yang tu Tokoh Besar Pesta Buku Malaysia, Tuan Mamak Khair, adik saya lah. Saya pernah ada hubung dengan dia. Terima kasih Tuan. Jadi saya mengucap terima kasih atas inisiatif ini, dan moga-moga apa yang dilakukan ini ada manfaatnya. Jadi hanya Allah lah yang mampu membalasnya. Terima kasih. Ya, okey, kita sudahi dengan sedekah Al-Fatihah untuk arwah Ustaz Nur Azli Musa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih dan assalamualaikum semua.